Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabak wa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saudara pengacara majlis yang amat berbahagia, Tuan Dr. Mahathir Mohamad, pengurusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan juga pengurusi Pakatan Harapan Malaysia, yang amat berbahagia Tuan Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Yang Berhormat Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir, Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan Naib Presiden Pakatan Harapan Malaysia, Saudara Haji Amir bin Haji Hassan, Ketua Pimpinan Negeri Perlis dan Barisan Pimpinan PPBM Negeri Perlis, Pimpinan Pakatan Harapan Negeri Perlis, ahli-ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Malaysia, terdiri pada Naib Presiden Datuk Rashid Ash'ari, Setiausaha Agong Datuk Dr. Syahrudin Masaleh, Ketua Penerangan Datuk Kamarudin Matno, ahli-ahli yang berhormat, pimpinan-pimpinan masyarakat dan NGO, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Perhimpunan yang diadakan pada malam ini yang dinamakan Jelajah Semarak ini adalah suatu perhimpunan yang penting yang dianjurkan oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia untuk menyampaikan mesej yang jelas kepada rakyat jelata sekalian mengenai apa yang sedang pun berlaku di dalam negara kita pada hari ini, yang seharusnya dapat difahami oleh seluruh masyarakat, kerana situasi Malaysia yang kita hadiri pada hari ini adalah dalam satu keadaan krisis yang cukup teruk, yang sedang pun melanda negara kita yang tidak pernah kita hadapi sepanjang 60 tahun negara kita merdeka. Hakikat PPBM tertubuh pun ialah kerana kami yang berada di hadapan antara pengasasnya berpendapat bahawa perjuangan untuk menyelamatkan negara kita dan juga menghapuskan kleptokrasi di negara kita tidak mungkin boleh berjaya hanya dengan usaha 1, 2, 3 orang individu sahaja. Kerana masalah ini adalah suatu masalah yang cukup besar dan ia perlu kita tangani dengan bijaksana dan dalam tempoh masa yang sesegera mungkin. Kerana hal ini kalau tidak kita tangani dan tidak kita bangkitkan kesedaran daripada rakyat jelata, maka negara kita akan mungkin terhumban masuk ke suatu kancah gaung yang cukup dalam, dan kalau kita tergelincir jatuh ke bawah, mungkin kita tidak akan dapat bangkit dan bangun lagi. Sebab itu gerakan kebangkitan
Parti Pribumi pada awal-awal lagi ialah untuk menyedarkan rakyat. Selepas kita berjuang untuk satu tempoh di peringkat awal-awal lagi, tidak lain dan tidak bukan diketuai oleh Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri, seorang negarawan yang terulung dalam negara kita, sedar tentang keadaan yang buruk di bawah kepimpinan Najib Razak yang telah membawa kerosakan yang sukar untuk diperbaiki, melibatkan skandal yang cukup besar yang dikatakan yang terbesar berlaku dalam sejarah dunia, yaitu pencurian dan rompakan harta rakyat menerusi sebuah syarikat yang dinamakan 1MDB, yang mana terbukti jelas membabitkan pimpinan tertinggi negara kita dan mereka-mereka yang menjadi kuncu dan juga mereka-mereka yang rapat dengan Perdana Menteri Malaysia. Mungkin setengah pihak berkata, ini masalah negara yang berlaku dan dilakukan oleh Perdana Menteri dan pihak-pihak yang ada di atas, bahawa kami yang ada di bawah ini tidak ada hubungan dan kaitannya. Kami hidup seperti biasa. Kalau ada pihak yang menganggap sebegitu, itu salah. Tidak betul. Kerana kepimpinan negara kita pada hari ini tidak lagi berjuang di atas landasan perjuangan yang benar. Kami berada di sana dalam sebuah parti yang namanya UMNO, pada peringkat awal-awal berjuang di atas dasar untuk bangsa, agama dan negara. Dan kita dapat melihat bagaimana dengan keikhlasan dan sikap amanah kepimpinan yang terdahulu, maka Malaysia yang sebuah negara kecil bangkit dan bangun, dimajukan, dibina sehingga hari ini sudah pun dikenali di peringkat antarabangsa. Pastinya dalam rekod yang agak tercatat dalam negara kita tidak lain ialah sumbangan besar yang telah pun diberikan oleh Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir 22 tahun sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dalam sejarah negara 60 tahun, memang ada waktu zaman di mana kita berhadapan dengan cabaran. Ada krisis ekonomi. Ada juga di waktu mana kita berhadapan dengan krisis keuangan. Waktu penyangak-penyangak mata wang antarabangsa Soros mengambil suatu tindakan yang menyebabkan nilai mata wang kita jatuh. Memang ada waktu-waktu yang susah sebegitu, tetapi waktu yang susah sebegitu ditangani dengan bijaksana. Hal yang saya sebutkan berlaku juga waktu zaman Yang Amat Berbahagia Tun sebagai Perdana Menteri. Dan dengan kecekapan dan kebijaksanaan beliau, maka ringgit Malaysia itu sudah diikat, dan dengan suatu pendekatan yang agak tegas dan luar biasa, Malaysia terselamat daripada jatuh ke satu kancah krisis keuangan yang teruk. Ada masa ekonomi kita berkembang, dan di waktu mana dia berkembang, rakyat dapat hidup dengan senang, hasil pendapatan meningkat, peluang pekerjaan mencurah-curah, pelabur-pelabur asing datang daripada seantero dunia mendiri kilang-kilang dan menyediakan peluang pekerjaan. Anak-anak kita yang telah lulus universiti boleh balik dan ada tawaran kerja dan tak perlu menunggu sampai bertahun-tahun lamanya. Pendapatan hasil daripada sektor pertanian juga bertambah dengan harga yang baik. Getah harga tinggi, kelapa sawit pun harga tinggi. Dan pasaran barangan-barangan Malaysia dapat dipasarkan ke seluruh dunia, dan hasilnya ialah memberikan keuntungan kepada negara dalam bentuk cukai yang telah pun dibayar oleh syarikat-syarikat yang mendapat keuntungan ini. Hal sebegini telah pun berkembang dan berlalu dalam satu tempoh yang agak panjang,
Dan di samping itu dengan kebijaksanaan pimpinan kita yang terdahulu, dengan langkah-langkah yang agak berani mewujudkan dasar-dasar perhubungan dengan negara-negara luar, negara-negara ASEAN, negara-negara di Timur Tengah, negara-negara Islam, negara-negara di Barat, China, Amerika dan sebagainya, maka kita telah dilihat sebagai sebuah negara kecil tetapi cukup berpengaruh, malahan memberikan sumbangan besar pada pembangunan negara-negara yang agak miskin, negara-negara ketiga. Saya sebutkan ini bukan saja nostalgia zaman lampau waktu mana kami berada di dalam UMNO, tetapi kenyataan ini membuktikan bila mana negara mempunyai kepimpinan yang berwibawa, kepimpinan yang beramanah, yang bertanggungjawab, yang tahu apa yang harus mereka lakukan, berbuat sesuatu bukan untuk kepentingan diri dan puak dan suku sakat mereka, dilakukan ialah untuk faedah rakyat jelata yang terbanyak, yang miskin, yang susah, yang ada di kampung di luar bandar, petani, nelayan, pekebun kecil. Maka waktu mana pemimpin bertindak secara amanah, rakyat tidak akan rasa susah. Tidak pernah berlaku dalam sejarah waktu zaman susah pun ada cerita tentang skandal wang negara hilang berbilion-bilion, dan bukan dilaporkan di sini tapi di peringkat dunia. Surat-surat khabar, media-media antarabangsa melaporkan secara meluas tentang skandal 1MDB. Di Amerika Syarikat, Jabatan Kehakiman Amerika mengeluarkan satu laporan yang panjang, 136 buka. Laporan eksekutifnya sahaja telah pun menunjukkan betapa tindakan yang cukup memalukan, sikap tidak amanah, malahan tindakan rasuah yang telah pun dilakukan dengan mengubah wang haram yang telah disiasat oleh pihak Amerika, terbukti adalah wang itu datang daripada syarikat milik Malaysia. Bila sebut milik Malaysia itu milik kita semua termasuk orang Perlis, di mana terbukti dalam laporan yang telah pun dikeluarkan wang sejumlah 3.5 bilion US dollar, berapa bilion ringgit itu, telah dicuri. Dia bukan hilang, dicuri. Disebutkan dalam protes stolen, dicuri, dan pencurinya pun disenaraikan. Jolo, Reza Aziz, kemudian ada seorang yang disebut nama Malaysian Official One, yang kemudian dia terbongkar rahsia yang menjadi Malaysian Official One ialah Najib Razak, Perdana Menteri awak, bukan Perdana Menteri saya.